dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan media yang dibuat oleh timbalan Presiden PAS apabila dia mengatakan bahawa orang baik dan orang jahat tak boleh duduk bersama. Jadi apabila kita lihat daripada kenyataan ini, yang mana timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, sebagai pembangkang gabungan Perikatan Nasional mau melihat bagaimana kerjasama itu berlangsung selepas pelbagai kecaman dilemparkan terhadap pimpinan BN sebelum ini. Kita nak tengok sejauh mana dia Anwar dapat melaksanakan apa yang disebut dalam kempen tolak penyamun tiba-tiba berpakat dengan penyamun. Semua orang tahu ucapan dia itu berapi-api hentam golongan yang makan rasuah dan melakukan penyelewengan. Apa yang dikatakan sebagai orang baik dan orang jahat yang hendak diperterjemahkan oleh timbalan Presiden PAS ini antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, yang mana dia melihat bahawa sisi yang dia katakan orang baik itu Pakatan Harapan, orang jahat itu yang dikatakan itu adalah Barisan Nasional. Saya nak tanya kepada timbalan Presiden PAS ini, yang pada saya seorang tokoh politik yang sangat hebat, yang mana juga orang lama. Tetapi kalau mengeluarkan satu kenyataan yang pada saya, yang saya ulang-ulang cakap sebelum-sebelum ini, yaitu kenyataan yang sangat tongong. Kerana kita tahu, kalau dia kata orang jahat itu adalah Barisan Nasional, jadi kenapa pemimpin Perikatan Nasional baru ini, konon-kononnya cukup SD untuk nak menyokong mereka jadi kerajaan, datangnya dari mana? 115 SD yang kamu cakap itu. Saya tanya itu dulu dekat timbalan Presiden PAS nih. Jadi jangan membuat satu kenyataan yang kurang cerdik. SD yang boleh menyebabkan 115 itu adalah daripada sokongan orang UMNO. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau juga dia nak katakan bahawa Parti Pakatan Harapan itu parti yang baik, kenapa kamu mengganggu-gugat kerajaan perpaduan yang ada hari ini? Kenapa kamu mengganggu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ejen Israel lah dan sebagainya, dan kamu main isu perkauman? Kenapa kamu tidak juga menerima kenyataan bahawa Parti Pakatan Harapan itu mempunyai bilangan kerusi yang cukup, yaitu yang tertinggi 83, 82 campur dengan satu bebas yang awam-awam menyokong, yaitu daripada Parti Bangsa Malaysia, iaitu YB Alinseng. Jadi apa jawapan PAS dengan perkara ini? Kenapa sedangkan Pakatan Harapan itu mempunyai bilangan kerusi yang lebih tinggi daripada Perikatan Nasional, tetapi yang sibuk menggumpul SD adalah Perikatan Nasional? Apa sebabnya? Sebab kamu orang gila kuasa kan? Kamu orang dah merasa bagaimana menjadi Perdana Menteri, bagaimana menjadi Duta Khas Bertaraf Menteri, bagaimana menjadi Menteri Air, yang air Kelantan pun kamu tak selesaikan. Makan gaji buta. Dan sebelum kamu meletakkan jawatan, sebelum kamu mengakhiri tempoh penghematan, kamu lepaskan satu tender yang sangat besar yang dibongkar oleh Rafizi Lamli. Jadi saya rasa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin PAS ni pada saya nyonyok. Kamu sekarang ni merasakan bahawa Pakatan Harapan itu parti baik. Kamu merasakan Barisan Nasional itu parti tak baik. Hanya Barisan Nasional itulah yang boleh membuat bilangan kerusi untuk kita membentuk kerajaan. Yang itu kita harus tahu. Dan apabila timbalan Presiden PAS berkata seperti ini, kita boleh pusing dia balik lagi. Kerana kamu nak menderhaka kepada titah yang di-Pertuan Agong. Pakatan Harapan tidak ada jalan terakhirnya adalah untuk bersama dengan mana-mana komponen parti. Kerana titah yang di-Pertuan Agong laksanakan kerajaan perpaduan. Jadi dengan siapa Pakatan Harapan harus bergabung? Awalnya juga minta bergabung dengan Perikatan Nasional, dengan angkuhnya pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin tak mau, dengan angkuhnya Presiden PAS itu sendiri seolah-olah hebat sangat. Akhirnya jalan yang kedua adalah memilih satu lagi gabungan parti yang terbesar. Siapa dia? Adalah Barisan Nasional. Jadi selepas Barisan Nasional mahu bergabung dengan Pakatan Harapan,
Maka kumpulan parti lain yang selepas itu yang ada adalah seperti GPS. Daripada GPS itu pergilah GRS, pergilah warisan, pergilah yang lain-lain. Jadi kenapa nak dengki dengan isu ini? Ini adalah satu daripada komponen yang ada dan yang boleh membentuk kerajaan. Bukannya ada dari lagi ahli-ahli parlimen daripada langit, daripada kayangan. SD yang kamu orang buat itu adalah tidak tepat. Adalah yang berulang-ulang kali dah orang cakap. SD tak laku. N-block baru laku. Sebab itu, saya kata, nasib baik kerajaan ini kerajaan perpaduan. Masih bagus. Cuba kalau kerajaan Perikatan Nasional, apa akan jadi? 43 ahli parlimen PAS yang menang tu, yang duduk angkuh banyak kursi itu. Kalau tak percaya, 43 orang ni akan jadi menteri. Dicampur juga dengan mereka Perikatan Nasional ada 73. 73 semuanya jadi menteri. Siapa yang rugi? Rakyat Malaysia. Kamu orang berebut-rebut jawatan, kamu orang menipu rakyat dengan janji-janji kamu orang, akhirnya yang susah rakyat juga. Ingat, ini timbalan Presiden PAS. Malaysia ini bukan PAS punya. Malaysia, duit yang ada dalam kerajaan tu bukan PAS punya juga. Bukan duit bapak kamu orang punya. Kamu orang dibayar gaji untuk menjadi ahli parlimen, untuk menjadi wakil rakyat dengan duit rakyat. Jadi tidak perlu nak mainkan banyak isu, tidak perlu nak main isu perkauman, tidak perlu nak cerita tentang siapa penyamun, siapa tak. PAS duduk dalam kerajaan belum tentu lagi bersih. Ini kerajaan perpaduan ni nanti kita tengok duit 600 bilion. Siapa nak jawab? Yang ada dalam tu juga PAS. Kenapa PAS berdiam diri? Kemana pemimpin PAS yang hebat-hebat? Jadi pak lebay yang ada dalam kerajaan ni sebenarnya mereka pandai bercakap tetapi menipu rakyat. Kita terbukti hari ini. Lepas ni kita boleh buktikan lagi. Jadi dia tak perlulah timbalan Presiden PAS ni, Tuan Ibrahim ni nak buka mulut. Satu pun tak ada pemimpin PAS yang layak jadi Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri pun tak layak. Sebab itulah menteri-menterinya cacah merebah. Jadi itu yang kita lihat. Kalau kita nak kritik, memang banyak. Pandailah dia buat hujah, tapi suruh jadi menteri, kosong. Terbukti dah, pemimpin PAS jadi menteri, tak buat kerja apa-apa pun. Apa dia yang PAS buat? Yang mereka kata kerajaan Melayu Islam, konon-konon. Dia menjualkan bangsa, dia menjualkan agama, untuk mereka berada dalam kerajaan, impaknya adalah kepada masyarakat. Kenapa? Apabila ekonomi kita drop, apabila kepercayaan pelabur tak ada, dan akhirnya semua orang lari, duit pula dicuri oleh perompak-perompak iaitu pemimpin negara yang mana tidak letak duit ke dalam negara, dan akhirnya inflasi berlaku. Rakyat susah, menteri senang. Siapa yang senang? Menteri PAS yang duduk dalam kerajaan Perikatan Nasional beberapa bulan, sebab itu gila dengan kuasa kerana sebelum ini mereka biasa dengan gaji contohnya 10,000. Tiba-tiba sekarang ni mereka gaji ada 60-70 ribu. Akhirnya mereka buat hutang sana, tambah bini sini, tambah sana. Lepas itu sekali-kali mereka tak dapat jadi kerajaan. Pembelanjaan dah lebih dah. Itulah lain kali beringat. Itu saja yang saya fikir. So sekian, terima kasih. Thank you.